dan selamat petang. So kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan mengenai tajuk falsafah hak asasi manusia. So dalam topik ini kami akan menerangkan secara menyeluruh apakah itu sebenarnya hak asasi manusia dan apakah yang kita boleh dapat input daripada hak asasi manusia itu sendiri. So ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Nurul Amirah, Muhammad Aiful Faiz, Nurha Fatihin dan saya sendiri iaitu Ummu Sumiah Fazil. So, apakah itu hak asasi manusia? Saya akan berikan ruang kepada kawan saya untuk menerangkan maksud lebih terperinci lagi. Dipersilakan. Terima kasih Mia. Jadi terdapat banyak isu-isu yang terjadi di serata dunia seperti isu keadilan, kemerdekaan, kesamarataan, persaudaraan sejagat yang seringkali dikaitkan dengan isu hak asasi manusia. Jadi persoalannya, apa itu hak asasi manusia? Saya akan jelaskan lebih terperinci menerusi slide yang seterusnya. Definisi hak asasi manusia dari segi bahasa dapat dipecahkan kepada 3. Pertama sekali adalah hak, iaitu tuntutan moral ataupun undang-undang untuk memperolehi sesuatu ataupun berkelakuan dalam cara yang tertentu. Asas pula adalah sesuatu yang dasar, manakala manusia iaitu makhluk yang mempunyai akal budi. Kesimpulannya, hak asasi manusia bermaksud hak asas yang layak diterima seseorang hanya kerana dia seorang manusia. Terusnya, dari segi pandangan sarjana pula, berdasarkan Louis Henkin 1989, hak asasi manusia adalah idea politik dengan asas moral yang mentakrifkan hubungan yang sepatutnya wujud antara individu dan juga masyarakat. Seterusnya kita lihat pada definisi hak asasi manusia dari perspektif Timur dan juga Barat. Pertama sekali dari segi Timur, mereka dipengaruhi oleh zaman penjajahan. Mereka mengutamakan hak masyarakat, ekonomi, sosial dan juga budaya. Agama-agama di Timur mengajar bahawa nilai moral mengatasi hak individu dalam piawai hak asasi manusia. Dari segi Barat pula, mereka dipengaruhi oleh zaman gelap, mengutamakan hal-hal berkaitan dengan politik dan sivil sahaja. Mereka juga mendewa-dewakan individu sebagai kayu ukur kepada hak asasi manusia. Seterusnya, berikut merupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat 4 prinsip semuanya. Pertama sekali adalah universality dan juga inalienability. Universality bermaksud hak asasi manusia haruslah diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian. Inalienability bermaksud hak yang dimiliki individu tidak dapat diambil, diserahkan atau dipindahkan kecuali dalam situasi tertentu dan mengikut proses yang sewajarnya. Yang kedua adalah indivisible dan interdependent. Indivisible bermaksud hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari segi politik, sosial, ekonomi dan juga budaya. Interdependent pula bermaksud pemenuhan hak asasi manusia yang satu dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia yang lainnya. Sebaliknya, pelanggaran salah satu hak asasi manusia juga akan melanggar hak asasi manusia yang lain. Yang ketiga adalah equality dan juga non-discriminatory. Equality bermaksud semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan juga hak. Non-discriminatory bermaksud mendorong bahawa tidak seorang pun dinafikan hak asasinya disebabkan oleh faktor luaran seperti kaum, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan lain-lain. Akhir sekali adalah both rights and obligation. Terdapat tiga iaitu menghormati, melindungi dan juga memenuhi. Menghormati adalah negara mesti mengelak daripada campur tangan iaitu menyekat kenikmatan hak asasi manusia. Seterusnya, negara perlulah melindungi individu dan juga kumpulan daripada penyalahgunaan hak asasi manusia. Akhir sekali, negara mestilah mengambil tindakan positif untuk memudahkan menikmati hak asasi manusia. Seterusnya saya serahkan kepada Fatihi. Terima kasih Amira. Seterusnya kita beralih kepada dimensi hak asasi manusia. Dimensi hak asasi manusia terdapat 2 dimensi iaitu universalism dan juga relativism.
Universalism bermaksud salah satu teori untuk mempromosikan idea yang patut diseragamkan di seluruh dunia. Sebagai contoh, di seluruh dunia kita mengharapkan warga, lebih-lebih lagi warga negara akan diberi hak untuk hidup, berketurunan, berkahwin tanpa pengecualian. Dan hak ini juga bersifat umum dan dimiliki oleh semua orang dan ia berbentuk sejagat. Teori ini juga merupakan salah satu ciptaan manusia yang berdasarkan melalui pemikiran dan juga kehendak mereka sendiri. Dan teori ini merupakan salah satu bentuk pemikiran Barat untuk membentuk penjajahan Barat ke negara Timur. Seterusnya, kita pergi kepada relativism. Relativism bermaksud teori ini dia lebih longgar sedikit daripada teori universalism. Teori ini menerima prinsip hak asasi manusia dengan lebih terbuka dan juga menerima persamaan dan juga perbezaan dengan nilai tempatan itu sendiri. Dan juga teori ini membentuk perbezaan pemikiran antara satu sama lain dan juga ia dapat melengkapkan keseragaman tentang hak asasi manusia itu. Selain itu, perbezaan sebagai contohlah, perbezaan tradisi antara masyarakat antara satu sama lain merupakan salah satu fahaman dimensi hak asasi manusia. Seterusnya, kita beralih kepada teori utama berkaitan hak asasi manusia. Okey, jika kita lihat terdapat 4 teori-teori utama yang berkaitan dengan hak asasi manusia iaitu teori moral, teori scientific social, teori hak asasi yang tersusun dan juga teori keadilan sosial. Okey, yang pertama saya membentangkan mengenai teori moral. Teori moral ni, apa yang kita dapat daripada teori moral ni adalah sesuatu moral dalam membentuk maruah dan juga martabat seseorang manusia. Dan juga ia merupakan satu perkara yang sangat berharga kerana manusia berhak untuk mencapai keuntungan dan kebaikan sejagat. Okey, seterusnya iaitu teori scientific social. Teori scientific social memberi pendekatan kepada keperluan dalam menyelaraskan hak asasi manusia dalam merentasi budaya. Okey, sebagai contoh, ini adalah disebabkan oleh perubahan yang berterusan daripada dua aspek iaitu aspek adat dan juga aspek nilai dalam masyarakat yang berbeza. Dan seterusnya iaitu teori hak asasi yang tersusun. Okey, teori ini menentukan dasar hak asasi yang memberi kebaikan kepada manusia. Okey, jika kita lihat di kiri itu ada gambar Henry Shue. Henry Shue merupakan salah seorang penyokong teori ini dan beliau juga pernah berkata bahawa kehidupan manusia dalam hak asasi kehidupan manusia dalam kehidupan tanpa hak asasi manusia akan sukar dicapai. Dan seterusnya Henry Shue juga berkata dia terdapat 3 jenis hak asasi manusia yang dapat memenuhi keperluan hak yang lain iaitu kebebasan, keselamatan dan juga kehidupan. Seterusnya ialah teori keadilan sosial. Teori keadilan sosial merupakan menurut Charles Bates, sebenarnya Charles Bates ni merupakan seseorang yang sangat terkenal dalam membangunkan teori keadilan sosial ini. Dan ia juga membuktikan bahawa hak dalam keadilan berbanding moral semula jadi manusia. Okey, berdasarkan teori ini, hak asasi manusia adalah lebih berasaskan kepada norma keadilan itu sendiri dan juga sosial untuk menjamin kebaikan manusia. Teori ini juga mengambil kira kepada dua ekonomi iaitu sosio-ekonomi dan juga keselamatan individu secara menyeluruh. Dan yang terakhir sekali adalah law of nature. Okey, melalui pandangan Hegel terdapat dua
law of nature dan juga law of right. Law of nature lebih kepada theism dan law of right lebih kepada atheism. Sebagai contoh, ia diciptakan oleh Tuhan dan ia diciptakan oleh manusia. Okey, secara lebih menyeluruh, law of nature ini merupakan undang-undang alam yang bersifat semula jadi dan sah selamanya. Dan juga undang-undang ini juga bersifat mutlak dan betul. Dan jika kita lihat undang-undang ini diciptakan oleh Tuhan dan sebagai contohlah bagi golongan yang beragama, undang-undang ini diterima. Undang-undang ini diterima dan dianggap sebagai hakam yang mutlak kerana ia mengikut kepercayaan dan Tuhan itu sendiri. Dan seterusnya ialah law of rights iaitu atheism. Law of right ini dia diciptakan oleh manusia dan lebih-lebih lagi lelaki. Ia menurut kepada kepercayaan dalam diri masing-masing. Dan juga dalam undang-undang hak ini ia akan menentukan sesuatu perkara dengan mematuhi standard undang-undang tersebut. Seterusnya kita beralih kepada Faiz. Terima kasih. Okey, terima kasih Fatihin. Okey, seterusnya kita beralih kepada apa itu sekularisme dan apakah itu humanisme. Okey, sekularisme ialah merupakan fahaman falsafah yang memisahkan agama dengan soal kehidupan duniawi serta menolak prinsip-prinsip berkaitan dengan agama dan juga moral. Okey, ia merupakan fahaman induk kepada fahaman moden yang lain seperti liberalisme, modernisme dan humanisme. Ia memperjuangkan hak kebebasan mutlak setiap individu daripada peraturan dan ajaran yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dalam sesebuah negara. Okey. Manakala humanisme pula adalah falsafah rasional yang akan menekankan tentang kebebasan individu. Dari segi etika, humanisme berpegang kepada pendirian yang demokratik dan manusia berhak dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam memberi makna dan menentukan haluan kehidupannya masing-masing. Okey. Bagaimana sekularisme dan humanisme menjadi asas kepada faham asasi manusia pada era moden? Pada era moden sekarang, fahaman sekularisme ialah merupakan satu prinsip ataupun pegangan seseorang itu mengedepankan agama untuk orang cakap supaya kehidupan tu akan lebih terjamin, tetapi dia mengedepankan agama untuk dijadikan satu prinsip. Manakala dari segi humanisme pula, ianya lebih menekankan kepada agama, bahawa agama sekiranya kita menganut agama, maka kehidupan kita akan lebih selesa dan bahagia. Itu yang diamalkan oleh orang cakap sekularisme dan humanisme pada era moden sekarang. Seterusnya. Okey, teori anomi dari segi perspektif Durkheim dengan Merton. Okey, dari segi anomi pandangan daripada perspektif Durkheim, okey, ia merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Emily Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau dan tanpa ada peraturan dalam sesebuah negara tersebut. Anomi pula dari segi perspektif moden pula, teori ini menyatakan bahawa apabila masyarakat tidak mencari cara yang baik dan terbaik yang diperlukan untuk membolehkan seseorang itu mencapai matlamat yang dihargai oleh sesebuah masyarakat, maka orang akan mencari jalan alternatif yang boleh mencapai sesebuah matlamat itu, ataupun mungkin ia akan melanggar norma ataupun undang-undang yang ada pada undang-undang yang tertera di negara tersebut. Seterusnya. Okey, anomi sebagai titik tolak kepada hak asasi manusia moden. Ia adalah sebuah pandangan ideologi yang menggambarkan tentang peribadi atau sifat seseorang itu ataupun sebuah gambaran tentang bagaimana anomi itu dapat digambarkan dalam konsep hak asasi manusia dalam kehidupan mereka. Jadi kedua-dua anomi ni dia mempunyai pandangan yang tak lari. Cuma orang cakap
gambaran tersebut dia menjurus kepada makna yang sama. Seterusnya, secara kesimpulannya, perkembangan idea berkenaan hak asasi manusia adalah manifestasi daripada pemikiran liberalisme sehinggalah terbentuknya satu deklarasi yang diberi nama Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia. Dengan tidak menafikan fahaman agama, hak individu dan kebebasan asasi yang dibawa oleh pemikiran liberal, berjaya untuk menginstitusikan hak asasi manusia itu tersebut. Walaupun banyak kekejaman, kezaliman manusia tidak dapat dikawal sepenuhnya di dunia ini, namun usaha-usaha untuk mendaulatkan hak asasi manusia masih lagi diteruskan bagi menjamin kelangsungan dan kebahagiaan generasi yang akan datang, kerana kita perlu fikir apakah nasib generasi anak-anak muda kita sekiranya hak asasi manusia ini tidak dijaga dan disejahterakan dengan sebaik mungkin. Baiklah, so itu saja. Terima kasih.